seorang kerani sebuah syarikat. Di sini, kerugian kira-kira 250,000 RM selepas diperdaya sindiket phone scam yang mendakwa mangsa terbabit dengan satu kumpulan pemerdagangan manusia di Vietnam. Nur Syah Sahaduddin berkata serbuan berkenaan dilaksanakan hasil bisikan dan pemantauan yang dilakukan sejak beberapa bulan yang lepas. Beliau berkata hasil serbuan juga menemukan satu buku mempunyai beberapa muka surat yang ditulis dalam bahasa Cina dan dipercayai skrip bagi penipuan itu. Polis terus merampas antaranya 19 unit telefon bimbit, 9 keping pasport warga negara asing serta wang tunai RM2,745 dan $200 Amerika. Sedikit pengenalan latar belakang bagi tajuk jenayah cyber scam. Sebahagian besar penduduk Malaysia telah mengalami panggilan telefon yang disertai dengan penipuan di mana pemanggil berpura-pura menjadi wakil bank atau agensi kerajaan. Kebocoran data seperti nombor telefon peribadi sepatutnya menjadi isu utama yang menarik perhatian pihak berkuasa kerana ia melibatkan hak privasi individu yang telah terjejas. Panggilan scam atau panggilan penipuan telefon ini adalah salah satu bentuk jenayah cyber yang semakin berleluasa pada hari ini. Seperti pertumbuhan cendawan selepas hujan, perkembangan teknologi juga berlaku pada hari ini. Menurut laman web semakan.my, penulisan berkenaan punca jenayah cyber dan cara mengatasinya pada tahun 2020. Setiap hari, pasti terdapat penemuan baru dan modus operandi penjenayah yang tidak bertanggungjawab yang mencipta strategi baru untuk mencari mangsa yang baru. Tinjauan dari Muhammad Hafiz Nawawi pada tahun 2020 berdasarkan peristiwa yang boleh menggamit kemerdekaan warga Malaysia adalah sindiket Macau Scam, di mana kes-kes ini melibatkan pelbagai modus operandi yang termasuk penipuan melalui iklan pekerjaan di aplikasi sosial serta panggilan palsu. Situasi ini menimbulkan kebimbangan serius dalam konteks keselamatan cyber dan perlu diberi perhatian sepenuhnya oleh semua pihak. Terdapat peningkatan signifikan dalam kes-kes jenayah cyber di Malaysia pada bulan November 2020 dengan jumlah kes yang mencatatkan peningkatan sebanyak 16 kes jika dibandingkan dengan bulan Oktober. Satu perubahan dalam pendekatan pembelajaran diperlukan untuk membolehkan generasi muda memastikan keselamatan maklumat dan masyarakat Malaysia kekal terjaga. Penguatkuasaan undang-undang adalah satu keperluan penting untuk menangani jenayah cyber secara berkesan. Dalam konteks ini, pihak berkuasa juga harus menggunakan kemajuan teknologi untuk menentang peningkatan jenayah cyber jika mereka dapat bekerjasama dengan pakar-pakar teknologi yang lain. Isu penipuan telefon phone scam adalah isu yang sangat ketara di Malaysia dan amat sukar dibendung. Isu ini adalah topik perbualan harian orang ramai dan semua orang akan mengetahui sekurang-kurangnya seorang dua yang mendapat phone scam atau menjadi mangsanya. Phone scam ini dijalankan oleh scammer untuk mendapat maklumat peribadi atau mendapatkan wang mangsa dalam jumlah yang besar. Phone scam banyak dilakukan oleh scammer yang mempersonalkan diri sebagai pihak berkuasa ataupun pihak yang kita sering berinteraksi seperti pihak pos laju dan sebagainya. Seperti laporan kes Astro Awani 26 Julai, penjawat awam telah kerugian sebanyak RM700,000 selepas ditipu scammer yang menyamar sebagai pihak pos laju dengan seorang scammer menyamar sebagai pihak polis. Banyak kes phone scam ini dijalankan dengan scammer yang menyamar sebagai pegawai polis untuk tujuan menakutkan para mangsa dengan tindakan undang-undang atas jenayah yang mereka tidak melakukan. Seperti kes dilaporkan oleh Astro Awani iaitu mangsa telah kerugian sebanyak hampir RM500,000 akibat mangsa didakwa terlibat dalam tuntutan jenayah pemerasan dan judi haram dan mangsa perlu memindahkan wang mereka ke bank akaun sindiket untuk mengelakkan tindakan undang-undang diambil. Kes lain adalah pada 5 April dengan mangsa dua beradik telah kerugian hampir RM660,000 selepas diskam oleh sindiket yang menyamar sebagai pegawai polis dan insurans menggunakan taktik yang sama. Data daripada Newsrate Times dan juga diambil oleh laman sesawang Gogoluk menunjukkan bahawa sebanyak 73% nombor telefon rakyat telah didedahkan atau dijual kepada scammer. Perkara ini menyebabkan rakyat mudah menerima phone scam dan sebagainya. Selain itu, pencerobohan data yang paling kerap berlaku di Malaysia adalah pencerobohan kata laluan. Taktik yang kerap digunakan oleh scammer adalah pada peringkat awal mereka akan menghantar mesej spam atau palsu berkenaan sesuatu perkara sebelum berpindah ke taktik phone scam untuk mengenal pasti mangsa dan juga untuk menggunakan taktik-taktik pelbagai untuk mendapatkan maklumat peribadi mereka atau wang mereka.
Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya isu jenayah cyber penipuan telefon. Faktor yang dimaksudkan di sini terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang pertama ialah kurangnya pengetahuan berkaitan teknologi. Dalam era globalisasi pada masa kini, pengetahuan berasaskan teknologi dilihat amat penting dan berguna kepada setiap individu. Setiap individu juga dinasihatkan perlulah sentiasa berwaspada untuk mengelakkan diri sendiri dari terjebak dengan isu scammer ini. Pengetahuan yang cetek akan menyumbang kepada salah satu punca isu ini semakin berluasa di Malaysia, kerana mereka ini telah menjadi sasaran kepada golongan scammer disebabkan senang terpedaya dan mudah tertarik dengan rujukan orang yang salah. Faktor yang kedua ialah mempunyai sikap keterbukaan yang tinggi dan kawalan diri yang rendah. Sebagai contoh, kes penipuan Macau Scam di mana sindiket beroperasi dengan cara menawarkan cabutan bertuah, tipu culik dan minta wang tebusan. Kebanyakan individu yang menjadi mangsa ini terpedaya dengan ugutan dan tekanan yang digunakan oleh anggota sindiket Macau Scam. Dengan itu mereka akan panik dan menurut sahaja kehendak sindiket tersebut dengan memindahkan wang ke akaun yang tertentu. Dan faktor yang ketiga adalah sikap tamak, terdesak, mudah percaya dan suka memilih jalan pintas. Hal ini adalah disebabkan masalah ekonomi yang dihadapi, lebih-lebih lagi selepas isu wabak COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Jadi individu yang terdesak memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan, kadang-kala mereka terjebak dengan penipuan panggilan telefon ini. Hal ini boleh dirujuk dengan kes pelaburan Tok Belagak yang didalangi oleh seorang lelaki yang telah menyebabkan ramai mangsa mengalami kerugian ratusan ribu ringgit. Tok Belagak atau nama sebenarnya Hanarudin Baharudin, lebih dikenali pakar manipulasi emas, telah memulakan skim pelaburan emas pada awal tahun 2013. Dia juga menjanjikan keuntungan bulanan yang lumayan kepada pelabur, di samping juga aktif menganjurkan seminar pelaburan emas. Antara faktor luaran berlakunya phone scam adalah kemajuan teknologi perhubungan dan teknologi perkomputeran. So pada hari ini pengguna banyak menggunakan telefon pintar dan terdapat banyak kemajuan teknologi dalam ICT seperti artificial intelligence, seperti kecerdasan buatan, dan juga ramai golongan-golongan yang sangat celik IT dan sangat mahir dalam bidang perkomputeran. Walau bagaimanapun, terdapat juga golongan yang pintar dalam perkomputeran menyalahguna kepandaian mereka untuk menjerat pengguna-pengguna yang ada pada hari ini yang kurang peka terhadap scammer ataupun penggodam. Okey, faktor luaran seterusnya adalah dalang sindiket penggodam yang suka dikesan dan ditangkap. Kerana dalang sindiket penggodam ini dia mencari downline atau orang suruhan di kalangan kita semua dengan menawarkan wang, ganjaran wang yang tinggi. Mereka memberi dalang sindiket sebenar ini, dia memberi arahan kepada downline mereka secara mayang. Malah mereka punya orang suruhan ini pun tidak pernah berjumpa secara bersemuka atau mengetahui identiti sebenar individu yang memberi arahan kepada mereka untuk membocorkan data atau maklumat peribadi pengguna. Jadi
kesukaran untuk menjejaki dalang syndicate ini menyukarkan pihak berkuasa dengan penggunaan identiti palsu oleh dalang syndicate ini menyebabkan pihak berkuasa sukar untuk mengesan, sukar untuk memberkas dalang sebenar di sebalik phone scam ini. Oleh itu, kes phone scam ini semakin berleluasa dan mangsa mengalami kerugian yang sangat besar. Bagi bab seterusnya adalah kesan-kesan berlakunya phone scam. Bagi kesan pertama adalah mengganggu perkembangan ekonomi dalam sesebuah negara di mana mengikut laporan berita oleh Lian Hart yang menyatakan bahawa Amerika Syarikat mengalami kerugian sebanyak $29.8 bilion pada tahun 2020, manakala menurut Polis Diraja Malaysia, Macau Scam telah mencatatkan kerugian lebih daripada 900 juta pada tahun 2018 akibat phone scam. Kes-kes phone scam ini menjejaskan perkembangan ekonomi dengan menghalang penggunaan duit tersebut untuk individu membeli belah dan sebagainya, maka menghalang jumlah cukai yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan. Kesan seterusnya iaitu menjejaskan kesihatan mental di mana seseorang itu boleh menjadi sangat tertekan apabila mendapat panggilan palsu atau phone scam yang terlalu kerap kerana ia mengganggu kehidupan individu tersebut. Selain itu, individu juga boleh rasa lebih tertekan jika panggilan scam diangkat dan scam tersebut menyatakan permasalahan yang mungkin dialami oleh mangsa seperti penyakit berterusan atau kesunyian dan sebagainya yang akan membuat individu tersebut tertekan dan menjejaskan masalah mental mereka. Tak payah sekali jika scam tersebut berjaya scam mangsa, maka individu tersebut akan mengalami lebih banyak tekanan kerana telah kehilangan wang dan juga stres tersebut akan merebak kepada ahli keluarga yang lain. Terakhir adalah menjejaskan imej dan reputasi pihak kerajaan, di mana ramai scammer akan menyamar diri mereka sebagai pegawai badan agensi kerajaan bagi mendapatkan mangsa melalui taktik menakutkan mereka dengan tindakan undang-undang. Selain itu, setengah scammer dapat menggunakan nombor telefon yang sama seperti yang digunakan oleh Jabatan Awam bagi lebih mudah mempengaruhi mangsa mereka. Kerana ini akan menjejaskan kepercayaan rakyat serta merosakkan imej dan reputasi kerajaan di mana seseorang individu yang dapat panggilan telefon daripada Jabatan Kerajaan akan menganggap panggilan itu adalah palsu walaupun panggilan itu adalah daripada pegawai yang sebenar. Bagi bab seterusnya adalah bab 5 iaitu cadangan di mana kumpulan kami telah memberi cadangan bernama Scammer Trapper yang akan merangkumi 5 pihak berasingan bagi menangani isu jenayah cyber, nama lainnya scammer telefon dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bagi pihak yang pertama adalah pihak media massa di mana media massa merupakan sesuatu medium yang banyak digunakan oleh semua orang dan juga pihak paling boleh mempengaruhi dan memberi maklumat kepada rakyat Malaysia. Pihak media boleh melakukan demikian dengan dua cara iaitu penyebaran infografik melalui media sosial, pencetakan untuk mendidik masyarakat terhadap apa itu phone scam, cara mengelakkannya dari berlaku dan juga tindakan yang boleh diambil serta menyemak nombor panggilan yang diterima tersenarai dalam laman sesawang Semak Mule di https://semakmule.rmp.gov.my dan melaporkan kepada pembekal perkhidmatan rangkaian atau melalui aplikasi seperti Truecaller, Whoscall dan sebagainya untuk membantu bahawa sesetengah nombor adalah terbukti scammer dan boleh diabaikan. Selain itu, media massa boleh juga mengadakan kempen kesedaran dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberi kesedaran kepada rakyat bahawa isu phone scam ini berleluasa dan perlu diambil perhatian. Usaha ini akan menerapkan kesedaran bahawa pihak tamak untuk mendapat kekayaan wang atau material dengan cepat dan mudah mempercayai dan juga memilih jalan pintas melalui scam cepat kaya dan sebagainya merupakan jalan ke sesuatu yang bukan sahaja salah tetapi boleh memusnahkan kehidupan individu itu sendiri. Cadangan seterusnya adalah dengan membangunkan aplikasi bernama The Watchers, iaitu aplikasi yang akan menggunakan pangkalan data daripada pengguna yang melaporkan nombor-nombor scammer yang diperolehi beserta menggunakan pangkalan data daripada pihak PDRM dan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi melengkapkan dan memperbanyakkan data-data berkenaan jenayah cyber seperti nombor akaun bank palsu, nombor-nombor scammer, maklumat palsu yang digunakan oleh scammers dan sebagainya. Aplikasi ini akan memberi amaran awal kepada pengguna jika nombor tersebut adalah scammer dan boleh mengabaikannya serta features lain seperti
button untuk terus laporkan kepada pangkalan data tanpa perlu mengangkat panggilan tersebut berserta butang untuk rekod panggilan mencurigakan bagi tujuan melaporkan terus kepada pihak polis bagi membantu mereka memfailkan maklumat skamer tersebut, seperti mana nama, maklumat bank didedahkan oleh skamer bagi membantu pihak polis menangkap pihak skamer tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat membendung kegunaan kemajuan teknologi perhubungan dan teknologi perkomputeran yang digunakan oleh pihak skamer dan menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk memberi ketenangan dalam hidup rakyat. Cadangan penyelesaian seterusnya adalah peranan pihak kerajaan, di mana pihak kerajaan perlu mengkaji semula hukuman dan denda yang perlu dikenakan terhadap pesalah yang disabitkan yang menyalahguna data peribadi pengguna bagi tujuan komersial. Hukuman dan denda sedia ada berdasarkan Akta Perlindungan Data Peribadi adalah denda yang tidak melebihi RM300,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun. Dalam cadangan ini, pihak kami mencadangkan supaya jumlah denda tersebut ditingkatkan daripada RM300,000 kepada RM500,000. Yang kedua, tempoh hukuman penjara ditingkatkan daripada 2 tahun kepada 5 tahun dan tambahan hukuman iaitu menyenarai hitam nama pesalah yang telah disabitkan untuk pergi ke luar negara. Matlamat bagi cadangan ini adalah untuk memastikan individu yang terlibat dalam kes pembocoran data peribadi kepada dalang skamer atau kepada pihak ketiga, dia akan berasa bimbang dan takut untuk melibatkan diri mereka dalam kegiatan membocorkan data peribadi pengguna. Dan matlamat hukuman ini juga adalah untuk menimbulkan rasa insaf kepada individu-individu di luar sana yang belum ditangkap, belum disabitkan kesalahan tetapi terlibat dalam kegiatan membocorkan data peribadi. Hukuman yang setimpal ini akan membantu dari segi mengurangkan downline syndicate phone scam dan akhirnya membawa kepada pengurangan kes phone scam. Okey, seterusnya adalah peranan syarikat telekomunikasi ataupun syarikat telco, di mana syarikat telekomunikasi perlu bekerjasama dengan pihak MCMC untuk menambah baik fungsi laman sesawang sebenarnya.my untuk pengguna menyemak nombor telefon yang diterima dan alamat email yang diterima melalui SMS. Kerjasama penambahbaikan fungsi dalaman sesawang ini adalah dengan menyediakan satu ruang di dalam laman sesawang sebenarnya.my kepada rakyat Malaysia untuk menyemak nombor telefon panggilan masuk yang tidak dikenali. Jadi pengguna dapat menyemak nombor telefon yang tak dikenali yang masuk dalam telefon mereka untuk menentukan sama ada nombor yang itu adalah nombor yang berdaftar menggunakan identiti sebenar ataupun identiti palsu. Seterusnya, ia juga bagi membantu pengguna untuk menyemak sebarang alamat email yang diterima yang disyaki meragukan. Melalui ini, pengguna ataupun rakyat Malaysia lebih berwaspada dan tidak mudah terjerat dengan skamer phone scam. Golongan muda merupakan harapan terbaik negara. Walau bagaimanapun, apabila dunia moden berkembang dari segi teknologi, terdapat beberapa masalah dan insiden yang melibatkan jenayah cyber yang mungkin dapat dicegah dari peringkat sekolah lagi. Memandangkan golongan muda dan pelajar turut mempunyai peranti mudah alih, wajar untuk mereka mempelajari subjek teknologi maklumat bagi meningkatkan pengetahuan sekaligus dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Apabila menggunakan komputer, etika komputer merujuk kepada bagaimana seseorang itu harus bertindak secara moral dan beretika. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM perlu bekerjasama mencegah jenayah cyber yang sering terpampang di nada akhbar. Antara cara yang perlu dilakukan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dengan menambah baik silibus di dalam subjek teknologi maklumat yang sedia ada di peringkat sekolah. Topik yang sangat penting yang perlu golongan muda ini pelajari adalah etika menggunakan komputer.
Bagi membangunkan masyarakat yang celik digital, generasi muda perlu dibesarkan dengan etika komputer bermula di bangku sekolah agar tidak terlibat dalam jurang penipuan skamer. Bukan itu saja, pendedahan ini juga penting agar murid sekolah mematuhi etika serta tidak menyalahi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali ialah kesimpulan yang mana secara ringkasnya menunjukkan keseluruhan faktor dalaman dan luaran mempunyai sebab permasalahan sendiri yang boleh mengakibatkan seseorang individu itu menjadi mangsa dalam jenayah penipuan telefon. Pihak-pihak yang berwajib juga telah mengambil tindakan yang sewajarnya dalam usaha membendung isu jenayah cyber ini, seperti menubuhkan unit khas jenayah cyber, menubuhkan unit khas yang menggabungkan wakil dari pelbagai agensi penguatkuasaan serta melancarkan kempen kesedaran yang mana memberikan maklumat kepada masyarakat berkaitan cara-cara mengenal pasti penipuan telefon, tindakan yang perlu diambil sekiranya menjadi mangsa serta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Walau bagaimanapun, cadangan yang diutarakan di dalam kajian ini ialah idea scammer trapper yang mana ianya menggabungkan antara pelbagai pihak, iaitu pihak media massa, sokongan aplikasi, kerajaan, syarikat telekomunikasi dan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana setiap pihak memainkan peranan penting dalam membendung isu jenayah penipuan telefon ini. Di samping itu, masyarakat juga dinasihatkan perlulah sentiasa peka dengan setiap isu yang berlaku agar ianya mampu menjadi panduan dan dapat mengelakkan diri dari menjadi mangsa jenayah cyber penipuan telefon ini.